tipulah kalau kita tak kecil hati, kalau orang label kita pengkhianat, label kita sebagai kafir lah, apalah. Memang sakit sangat hati ni, geram tau. Kita macam tapi lama-lama bila saya hampir 10 tahun dah dalam politik, saya sedar kita tidak boleh memuaskan hati semua pihak. Sebelum ini mereka macam takut, DAP ni parti apa? Parti Cina ke? DAP ni cakap bahasa Cina ke? Nyanyi lagu Cina ke kan? Dalam meeting cakap Cina ke? Dulu orang kata, alah nak buat kerja sikit tak payahlah tunjuk. Tapi hari ni kita kena tunjuk kat orang. Kita kena tunjuk ke mana kita pergi, apa kita dah buat, apa yang kita dah sampaikan, apa yang kita dah bangunkan. Sepatutnya mereka memberikan solusi-solusi yang lebih bagus, mencadangkan apa yang patut dibuat oleh pihak kerajaan. Ini tidak hari-hari hanya sentimen adalah menukar kerajaan. Dan saya rasa itu sangat kebudak-budakan. Kita tahu setiap kali PRK memang itulah bukan mudah untuk kita keluarkan orang, kerana bagi pengundi sendiri mereka kata mereka dah keluar mengundi setiap 5 tahun. Dan kalau kita lihat di mana untuk kita minta kembali balik pulang ke kampung halaman yang mungkin bekerja di luar negara dan sebagainya, itu bukannya mudah. Jadi untuk kita adalah memastikan mereka tahu peranan mereka, mereka tahu tanggungjawab mereka, dan juga mereka tahu betapa pentingnya untuk memastikan kemenangan ini kepada kerajaan perpaduan. Jadi untuk PRK Pelangai ini juga satu juga cabaran untuk kita keluarkan pengundi. Namun yang penting adalah bagaimana gerak kerja kempen kita untuk mereka melihat bagi calon yang kita akan ketengahkan dan kerjasama yang nanti akan kita bawakan, dan juga apa-apa perkara yang sebelum ini permasalahan di Pelangai itu yang boleh kita selesaikan, supaya mereka nampak bahawa kesungguhan kita bukan kerana pilihan raya kecil, tetapi kerana tanggungjawab sebagai sebuah kerajaan itu. Kalau kita lihat sentimen Melayu dan Islam ini dimainkan sejak daripada PRN yang lepaslah, yang baru-baru ini di ke-6 buah negeri dan membawa kepada Johor. Namun Johor masih maintain dan percaya kepada kerajaan perpaduan dan sebagainya. Dan kalau kita lihat kepada PRK Pelangai ini, ia bukan satu tugas yang mudah lah, kerana DUN Pelangai ini 72% adalah pengundi Melayu dan 18% adalah pengundi Cina, 5.7% adalah pengundi India, dan 3.2% adalah pengundi orang asli lain-lain. Dan kalau kita lihat, kalau 72% itu memang menjadi kepada tinggilah pengundi-pengundi Melayu, dan separuh pengundi Pelangai ini adalah datangnya daripada penduduk Felda, kerana kita ada 3 Felda di sana. Jadi sentimen Melayu dan agama itu memang pastinya kuat dimainkan, dan sehingga hari dan ia sebenarnya sudah bermula pun sebelum tempoh kempen bermula, di mana saya baru saja menerima sebuah video kempen daripada pihak sebelah sana yang bermainkan sentimen 3R. Jadi saya rasa ini satu sikap yang tidak bertanggungjawablah, kerana mereka menggunakan sentimen ini untuk menakut-nakutkan penduduk-penduduk di luar bandar ini. Dan saya percaya jika kita membiarkan, ia akan merosakkan pemikiran dan juga akan membuatkan perbezaan dan juga regangan di antara kaum yang berada di sekitar kawasan itu. Dan kerana itulah saya harap kita sebagai daripada pihak kerajaan perpaduan, kita akan memastikan bahawa segala sentimen-sentimen ini untuk kita lawan dan tangkis dengan kita memberikan fakta yang jelas yang baik kepada pengundi-pengundi di luar sana. Dan kepada pihak lawan, saya berharaplah, kita sudah lihat bagaimana sebelum ini PRU yang lepas, kemudian PRN dan sebagainya, sentimen 3R, sentimen kaum dan agama ini semakin kuat, dan ia satu sikap yang tidak bertanggungjawab. Kerana yang percaya, yang banyak terlibat ataupun yang menjadi mangsanya adalah anak-anak muda. Bukan kita kata anak muda tidak celik, tidak pandai, tetapi kerana pengaruh sosial media hari ini yang sangat kuat, mereka mungkin tidak turun ke lapangan untuk mendengar ceramah, mungkin mereka tak nak membaca risalah-risalah yang kita berikan, mereka hanya mungkin melihat sahaja di video-video di TikTok dan sebagainya itu, dan dengan hanya video yang 1 minit atau 2-3 minit ini terus masuk ke pemikiran mereka. Jadi sebab itu saya harap kita semua sebagai ahli politik, kita ini menyampaikan
sesuatu, sama ada fakta ataupun bagaimana, tetapi kita harus tahu tanggungjawab yang kita mainkan kepada masyarakat di luar sana. Kerana apa sahaja yang perkara yang tidak baik berlaku kelak, kita yang harus lihat itu adalah tanggungjawab kita. Jadi untuk sentimen 3R ini, sentimen kaum dan agama ini, daripada pihak Kerajaan Perpaduan, saya harap kita mainkan peranan yang penting untuk kita tangkis dan lawan, dan kita berikan fakta yang jelas kepada mereka, kepada pengundi di pelanggan khususnya. Di bawah Parlimen Bentong kita ada 4 DUN dan salah satunya adalah DUN Pelangai. Dan kalau kita lihat antara isu utama di DUN Pelangai yang ditunggu-tunggu selama tahun-tahun ini adalah sebuah jalan barulah yang diperlukan oleh penduduk Pelangai yang menghubungkan antara Bandar Bentong dan juga Pekan Pelangai, kawasan Pelangai itu sendiri. Jadi dan jika adanya jalan baru ini, highway baru ini, ia akan meningkatkan perjalanan untuk daripada Bentong ke Pelangai. Itu yang pertama. Dan jika ada jalan baru ini, maka ia memudahkan juga dan dapat meningkatkan sosioekonomi di Pelangai itu. Kerana Pelangai dikira sebagai kawasan luar bandar, jauh dari Bandar Bentong, dan juga segala perkhidmatan juga agak jauh, yang hanya ada yang basic saja. Jadi sebab itu laluan baru ini, highway lingkaran tengah di antara Mempaga ke Pelangai ini sebenarnya amat penting. Dan benda ini saya kerap bawa dalam Parlimen. Setiap kali sesi Parlimen memang saya akan bangkitkan, dan saya selalu kita berbincang dengan pihak JKR dan dengan Timbalan Menteri JKR juga saya berbincang, dan juga dengan Allahyarham sebenarnya, dengan Allahyarham Datuk Sri Johari juga kita berbincang perkara ini, dan sebenarnya kita semakin mendapat perkembangan yang positif untuk mendapat laluan baru ini. Laluan baru ini sebenarnya ada tetapi dihentikan, jadi sebenarnya kita dapat meneruskan kembalilah. Jadi saya harap, dan untuk baru-baru ini pun sewaktu bersembang saya telah menyampaikan juga kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun telah maklum mengenai perkara ini, dan saya sangat berharap ada berita baik bahawa projek ini dapat diteruskan, dikembalikan semula dan dapat diteruskan untuk kesenangan penduduk Pelangai, untuk memudahkan penduduk Pelangai, dan dalam masa yang sama kita dapat meningkatkan sosioekonomi di kawasan Pelangai itu. Kerana kalau kita tidak ada satu jalan yang selesa, jalan yang memudahkan antara kedua penduduk, bagaimana kita nak menarik orang luar untuk datang, untuk orang kata nak letak stesen minyak ke, nak buat satu nak membina lot kedai yang lebih banyak, ataupun membina pusat orang kata pengajian tinggi dan sebagainya, kerana jika tiada satu jalan yang selesa untuk kedua-dua belah pihak. Itu yang pertama. Kedua ialah masalah seperti masalah perumahan dan sebagainya lah. Ini telah kita bincang, dan bagaimana untuk kita memastikan bahawa isu perumahan ini sebenarnya di mana-mana pun ada. Tetapi semestinya dalam PRK Pelangai ini kita membincangkanlah perkara-perkara kemudahan untuk warga Pelangai, untuk kita menambah baik segala orang kata yang kemudahan yang tiada itu kita boleh tambah baik untuk keselesaan mereka. Yang paling penting bagi saya adalah bagaimana peningkatan sosioekonomi itu dapat ditingkatkan supaya anak Pelangai ini tak perlu berhijrah jauh. Mereka boleh duduk di Pelangai, tinggal di Pelangai, berbakti di Pelangai, dan dalam masa yang sama juga dapat membantu meningkatkan ekonomi di kawasan Pelangai itu. Okey, tipulah kalau kita tak kecil hati, kalau orang label kita pengkhianat, label kita sebagai kafir lah, apalah, sedangkan kita ni orang Muslim, kita ni orang kata mengamalkan rukun-rukun Islam dan sebagainya, tetapi orang label kita kerana kita ini tidak sealiran dengan mereka, kita ni bukan dalam parti agama dan sebagainya. Tapi bagi saya, inilah politik di mana setiap hari akan ada saja cercaan, setiap hari akan ada saja makian, setiap hari akan ada sahaja perkara-perkara negatif yang datang kepada kita. Namun sebagai orang politik kita perlu tahu apa kita punya prinsip, kita punya apa yang kita nak, hala tuju kita, ke mana kita nak pergi, sama ada kita nak terus bergerak berbakti kepada masyarakat, kita nak membawa polisi-polisi yang lebih baik, kita nak membantu rakyat dan sebagainya, ataupun kita nak melayan kerana politik, retorik yang sangat membosankan ini. Jadi bagi saya saya positif kepada gerak kerja yang kita ada, kepada parti saya, dan saya percaya dengan parti saya percaya dengan pimpinan dalam parti saya bahawa mereka adalah mahu berkhidmat dengan baik untuk masyarakat. Mereka mahu membantu tidak kira kaum, agama, bangsa, budaya. Mereka mahu memastikan setiap rakyat yang mana
Kalau orang Melayu tertindas, kalau orang Cina tertindas, orang India tertindas, siapa pun tertindas, itu yang kita bantu. Siapa yang miskin, itu yang kita tolong. Jadi itu yang saya fikirkan setiap hari, bahawa kalau hari-hari mereka nak maki ke caci, kita serah pada mereka. Kerana netizen mulut je kita tidak boleh tutup. Bukan saja netizen tetapi pemimpin-pemimpin di sebelah sana. Jadi kedua-dua belah pihak selalu bercakap mengata satu sama lain, selalu cakap satu sama lain. Bagi saya adalah gerak kerja yang kita buat, itu yang akan rakyat lihat dan nilai. Kalau awal-awal dulu, saya akan baca komen. Saya akan baca setiap komen, kadang saya akan reply. Memang sakit sangat hati ni, geram tau. Kita macam tapi lama-lama bila saya hampir 10 tahun dah dalam politik, saya sedar kita tidak boleh memuaskan hati semua pihak. Kita tak boleh dalam social media, kita tak boleh nak terangkan, kita tak boleh type sepenuh-penuhnya. Kalau kita type panjang-panjang pun orang kan nak baca pun. Kita explain macam mana pun orang susah nak terima. Dia akan berlawan cerita. Lebih baik kalau kita berhadapan, bolehlah kita bertukar pandangan ataupun kita berdebat dan sebagainya. Jadi saya ambil pendirian bahawa saya ignore benda-benda segala-gala ini, dan komen-komen pun saya dah tak baca sekarang. Saya macam scroll tengok, okey. Kita faham ada teguran yang membina, ada teguran yang baik, ada teguran yang memberikan yang positif untuk kita. Dan teguran yang baik itu mestilah kita ambil, dan saya sendiri akan sedaya upaya untuk memastikan saya cuba improve diri saya. Sebab saya manusia biasa juga, saya juga belajar dari pengalaman. Saya pernah buat silap, semua orang pernah buat silap. Jadi kesilapan itu, saya sendiri berharap saya tidak akan mengulangi kesilapan tersebut. Sebab itu sebagai seorang ahli politik biasa, kesilapan yang pernah saya buat, saya juga tidak mahu mengulangi semestinya. Dan juga saya belajar apa yang saya telah buat, belajar dari segi menjaga kata-kata, perlakuan, dan apa sahaja sikap kita yang orang boleh nilai. Sebab menjadi orang politik ini, kita ni macam artis juga, orang akan tengok kita nilai dari atas ke bawah. Orang akan tengok cara cakapan, cara kita jalan, ke mana kita pergi, apa kita buat, semuanya mereka akan nilai kita. Jadi secara tak langsung saya sendiri perlu menjaga diri saya juga untuk lebih behave, lebih menghormati pendirian masing-masing. Tapi dalam masa yang sama, saya perlukan juga mereka di luar sana untuk menghormati kita, untuk menghormati pendirian kita ataupun menghormati keputusan yang kita buat. Itu baru adil kedua-dua belah pihak memahami satu sama lain. Namun ialah dengan social media ini bukan mudah untuk kita melihat kepada netizen-netizen luar sana. Dia tak kisah betul ke, baik ke, salah ke, kejam ke tak ke, bagi dia cakap apa dia nak, itu mereka puas hati. Dia dah post, dia puas hati. Jadi kitalah yang kita kena mengawal diri kita sendirilah. Memang sekarang ni pun saya tak baca sangat komen. Kadang saya post, saya tak ambil tahu dah. Saya tak nak tengok. Kadang sebab ada masa memang sangatlah terasa. Tapi itulah dunia politik yang kita pilih. Kalau kita lihat, kerana pengaruh social media hari ini memang sangat kuatlah. Dan ia sebenarnya bukan di Malaysia saja, ia pengaruh dunia. Mana-mana negara pun mengalami masalah sama, di mana social media ini memang peranan sangat penting. Kalau kita tak menang di social media, bukan makna kita kalah di tempat di luar, tetapi kita juga perlu balance dengan social media hari ini. Bagaimana untuk kita mendekati mereka di social media. Dan kita lihat kalau di social media tu memang kita kalah lah. Kalau di TikTok tu memang habislah kerajaan perpaduan tu. Tapi saya percaya masih ada anak-anak muda di luar sana yang celik politik, yang faham, yang progresif, yang boleh berfikir dengan baik, membuat keputusan yang baik. Dan oleh itu, daripada DAP sendiri sebagai timbalan pemuda DAP, timbalan pemuda DAPC, dan juga naib ketua wanita yang baru saja dilantik, dan juga saya dalam CEC juga, dalam jawatankuasa tertinggi pusat DAP, dengan jawatan-jawatan yang ada ini memberikan satu tanggungjawab yang sangat besar untuk saya sebenarnya, untuk kita membuka ruang dan peluang kepada anak-anak muda untuk menarik minat mereka terhadap DAP. Walaupun dulu UMNO kita lawan, hari ini UMNO bersama dengan kita. Dulu ialah UMNO kata kita DAP ni sebagainya, kita pun kata UMNO itu ini, dan hari ini kita bersama. Dan bagaimana kita nak menarik kecenderungan anak-anak muda ini supaya mereka lihat politik hari ini politik yang dinamik. Dulu kita lawan, hari ini kita kawan. Dan bagaimana kita perlu sebenarnya profesional terhadap apa saja bidang yang kita ada, lagi-lagi dalam dunia politik hari ini, yang kita perlu sentiasa terbuka, kita sentiasa hormat, kita kena sentiasa menerima apa saja yang berlaku. Dalam masa yang sama, prinsip itu tetap ada. Dan untuk menarik minat anak-anak muda,
kami daripada DEPSI telah kembalikan semula sekolah demokrasi, tetapi dengan penjenamaan iaitu kepada maktab politik MP, di mana dia sama seperti sekolah demokrasi ini. Untuk kita buat penerangan, kita beri 3 hari 2 malam, di mana di situ ada sesi penerangan apa itu DAP. Kita bukan memaksa mereka masuk DAP, tapi kita nak mereka kenali DAP itu dengan lebih dekat. Kerana sebelum ini mereka dulu atau sebelum ini mereka macam takut, DAP ni parti apa? Parti Cina ke? DAP ni cakap bahasa Cina ke? Nyanyi lagu Cina ke, kan? Dalam meeting cakap Cina ke? So dalam program ini kita nak ketengahkan pada mereka perlembagaan DAP, siapa pemimpin DAP, apa yang bahasa yang kami bawa, untuk kita menolak sentimen-sentimen ataupun persepsi-persepsi yang negatif di luar sana. Dan untuk juga kita memanggil pemimpin-pemimpin untuk turun bercakap dengan mereka supaya mereka rasa dekat, kenal dengan pemimpin-pemimpin kami. Dan untuk program Sekolah Demokrasi yang telah dinamakan sebagai maktab politik ini, kita juga untuk berbincang isu-isu yang kritikal, isu-isu semasa, isu ekonomi, untuk kita lihat bagaimana pemikiran anak muda pada masa kini. Sebab itu program seperti ini sebenarnya sangat penting. Sebab itu kami kembalikan semula untuk kami melihat bahawa sebenarnya saya ingat lagi saya post satu posting di Twitter, siapa nak masuk DAP join lah. Dan dalam masa satu malam kita dapat 200 penyertaan. Bukan mereka penyertaan untuk masuk DAP, tapi penyertaan untuk mengenali DAP. Jadi saya rasa sebenarnya mereka nak muda di luar sana tu, mereka nak tahu, nak kenal kita. Tapi sebelum ini mungkin ruang tertutup sekejap, ataupun mereka tak nampak, tak tahu tempat di mana, bila. Sebab itu kita buat semula Sekolah Demokrasi untuk mereka datang, untuk mereka nilai, dengar sendiri. Kemudian pada hari terakhir, kalau mereka rasa okey, ini parti yang sesuai untuk saya, ini parti yang boleh saya bekerja, ini parti yang boleh saya tunjukkan khidmat bakti, ini parti yang saya boleh belajar dunia politik, saya akan masuk parti ini. Kita tidak ada paksaan, tetapi kita membuka pintu kepada mereka untuk kenal kita. Ini antara salah satu cara daripada kami, daripada pihak pemuda dalam DAP untuk bersama dengan anak muda luar sana. Dan semestinya dari masa ke masa, iaitu program-program seperti Sembang Santai, Sembang Kopi yang turut kita jalankan dari dulu sehingga sekarang, dan juga seperti pejabat-pejabat ahli parlimen dan pejabat adun. Kami sentiasa terbuka untuk intern-intern belajar dan bekerja di pejabat setiap wakil rakyat. Kerana kita tahu anak-anak muda ni kadang-kadang dia minat politik tapi tak tahu mana dia nak pergi. Kadang dia nak jadi sukarelawan tapi dia tak tahu cara macam mana dia nak berkhidmat, nak bantu masyarakat kawasan dia. Jadi dia boleh pergi ke mana-mana pejabat adun ataupun pejabat wakil rakyat yang ada untuk menjadi intern atau menjadi sukarelawan untuk dia belajar sesuatu yang baru. Ini cara-cara yang kita gunakanlah, yang kita buat dari masa ke semasa untuk mendekati anak-anak muda ini khususnya. Dan paling penting adalah platform social media lah, di mana memang sekarang ni semua wakil rakyat kita memang digalakkan, ataupun sebenarnya wajib lah untuk ada semua platform social media untuk mereka tahu wakil rakyat kawasan mereka tu di mana, buat apa program yang ditawarkan, apa khidmat bakti yang telah diberikan. Kan sangat penting. Social media hari ini sangat penting. Kadang dulu orang kata alah, nak buat kerja sikit tak payahlah tunjuk. Tapi hari ini kita kena tunjuk kat orang. Kita kena tunjuk ke mana kita pergi, apa kita dah buat, apa yang kita dah sampaikan, apa yang kita dah bangunkan. Kerana orang nak tengok, orang akan nilai dari situ juga. Kerajaan perpaduan hari ini kita nampak sangat baik dari masa ke semasa, dengan mana kesungguhan kerjasama yang sangat baik di antara Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri-Menteri Kabinet serta backbenchers MP Kerajaan Perpaduan. Dan saya lihat di mana hari ini saja di Parlimen kita sedang membentangkan RMK 12, di mana untuk kita lihat apa yang boleh kita improve tambah baik dalam pentadbiran negara hari ini. Dan saya percaya dengan kesungguhan daripada menteri-menteri kita, daripada Perdana Menteri dan timbalannya, mereka akan memastikan bahawa kita dapat meningkatkan ekonomi kita dapat membantu rakyat, kita akan dapat memastikan mereka yang miskin itu dapat kita bantu dengan baik, dengan sebagainya, dapat keluarkan mereka daripada golongan yang paling miskin, tapi dapat mereka terus kepada meningkatkan sosial ekonomi mereka. Dan saya percaya kalau tidak ada lagi gangguan-gangguan di sebelah sana yang setiap bulan akan ada berlaku suatu, mula-mula bulan 4, bulan 5, bulan 6, lepas PRM bulan 8, lepas tu sekarang ni lepas Pulai bulan 9, sekarang saya tak tahu bulan berapa, bulan 10 pula. Dan setiap kali mereka di sebelah sana yang memain sentimen untuk menukar kerajaan, saya rasa mereka ini hanya
mereka ialah mencuba-cuba, tetapi dalam masa sama mereka sedar atau tidak mereka sebenarnya mengganggu gerak kerja daripada kerajaan hari ini untuk mentadbir, kerana pelabur-pelabur di luar sana, businessman ini mereka menilai bagaimana kerajaan hari ini. Kalau pihak pembangkang hanya main sentimen untuk merampas kerajaan, ini satu tindakan yang tidak bijak, tidak baik. Apa sebenarnya yang pihak pembangkang nak buat sebagai sebuah pembangkang? Sepatutnya mereka memberikan solusi-solusi yang lebih bagus, mencadangkan apa yang patut dibuat oleh pihak kerajaan. Ini tidak hari-hari hanya sentimen adalah menukar kerajaan. Dan saya rasa itu sangat kebudak-budakan. Bagi saya, beri peluang kepada kerajaan perpaduan hari ini mentadbir untuk 5 tahun ini. Dan selepas itu, pilihan raya ke-16 kembali, kita lihat siapa yang rakyat akan pilih. Tidak perlulah kamu nak main sentimen untuk merampas kerajaan, menjatuh kerajaan dan sebagainya. Ada ahli parlimen lompat dan itu ini. Saya kadang tak faham bagaimana pemikiran mereka ini sebagai ahli parlimen, orang politik yang senior saya kira. Jadi untuk kerajaan perpaduan hari ini saya percaya mereka boleh buat kerja dengan baik, dan kita tengok bagaimana semakin banyak pelabur-pelabur yang datang, sebagaimana improvement yang telah ada dalam pentadbiran, dan juga saya sangat berharap kerjasama yang sangat baik juga daripada pegawai-pegawai kerajaan. Mereka ini adalah sangat penting. Mereka ini adalah orang kata tulang belakang kerajaan hari ini. Jadi kerjasama daripada mereka, apa sahaja yang diperlukan itu amat perlu untuk kita membangunkan negara ini dengan lebih bagus pada masa hadapan.